Hai, Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan tentang Islamofobia di peringkat global. Sebagai pengenalan, Islamofobia merujuk kepada perasaan takut, kebencian atau diskriminasi terhadap agama Islam dan orang Muslim. Sebagai contoh, berita yang menggambarkan agama Islam secara negatif dan memfokuskan kepada tindakan keganasan boleh menguatkan stereotip dan meningkatkan ketakutan dan prejudis. Sedikit sejarah tentang Islamofobia. Islamofobia bermula pada abad ke-7 ketika penyebaran agama Islam. Pada masa ini, agama Islam mula tersebar luas di rantau Timur Tengah dan Afrika Utara. Pengaruh agama Islam yang pesat ini menyebabkan ketakutan dan ketidakfahaman dalam masyarakat bukan Islam. Seterusnya, Islamofobia mencapai puncaknya semasa penjajahan Eropah dan kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Penjajahan Eropah menyebabkan masyarakat Muslim menjadi mangsa diskriminasi dan penindasan. Sementara itu, kejatuhan Empayar Uthmaniyah menyebabkan penurunan status dan kuasa umat Islam di rantau Timur Tengah. Kemudian, saya akan menjelaskan contoh-contoh Islamofobia di peringkat global. Contoh yang pertama merupakan penghapusan etnik Uyghur. Etnik Uyghur merupakan majoriti penduduk Muslim di negara China. Antara sebab mereka ingin dihapuskan adalah kerana mereka menganti agama Islam dan juga kerajaan China mempercayai bahawa penganut agama Islam adalah ekstremis dan juga pengganas disebabkan pengaruh-pengaruh oleh media barat. Selain itu, orang etnik Uyghur ditempatkan di daerah Xinjiang. Xinjiang merupakan open air prison ataupun penjara terbuka yang dicipta oleh kerajaan China bagi mengasingkan orang-orang beretnik Uyghur daripada masyarakat setempat di China yang lain. Selain itu, di Xinjiang juga dipenuhi dengan kamera pemantau dan juga pegawai yang mengawal pergerakan dan juga aktiviti orang-orang Uyghur. Di Xinjiang juga terdapat re-education camp atau kamp pemulihan yang dicipta bagi mencegah pembentukan pengganas. Agenda mencegah pembentukan pengganas ini hanyalah justifikasi yang diberikan oleh kerajaan China bagi melayan orang-orang Uyghur dengan teruk dan mengambil hak asasi mereka sebagai seorang manusia. Contoh yang kedua merupakan larangan memakai hijab. Larangan ini dicipta pada 2004 di negara Perancis. Di atas kertas, larangan ini adalah secara umum dan melarang semua orang daripada memakai apa-apa pakaian keagamaan di mana-mana institut kerajaan. Namun begitu, larangan ini telah beri lebih banyak kesan terhadap orang Muslim daripada agama-agama lain. Larangan ini dicipta bagi memelihara ideologi sekularisme di Perancis iaitu laicite. Menurut Emmanuel Macron, larangan ini adalah untuk memelihara ideologi sekularisme laicite daripada ancaman Islamisme ataupun agama Islam sendiri. Seterusnya, kesan Islamofobia terhadap masyarakat. Diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Islamofobia boleh menyebabkan diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan dan perumahan terhadap individu Muslim. Individu mungkin dihalang daripada mendapatkan pekerjaan setara. Mereka juga mungkin menghadapi kesukaran dalam mencari tempat tinggal yang sesuai disebabkan prasangka dan stereotip yang berkaitan dengan agama Islam. Tambahan lagi berkaitan pendidikan, seperti yang dikatakan tadi, larangan memakai hijab di institut kerajaan telah memberi banyak kesan terhadap orang-orang Muslim. Antara contohnya, pemakaian hijab oleh orang wanita Muslim adalah dilarang di dalam sekolah-sekolah kerajaan. Ini menghadkan mereka daripada meneruskan pembelajaran dan menimba ilmu di peringkat-peringkat seterusnya. Kesan yang kedua merupakan ketegangan sosial dan kebencian antara kumpulan agama. Persepsi negatif terhadap Islam dan umat Islam boleh mengakibatkan ketidakpercayaan, ketegangan dan konflik antara kumpulan agama yang berbeza. Ini menghalang usaha untuk membina hubungan harmoni dan saling memahami antara masyarakat yang berbeza agama. Sebagai contohnya, perselisihan faham antara orang-orang di barat mengenai agama Islam kerana mereka menganggap orang yang memakai hijab adalah ditindas dan mereka merasakan itu sebagai perbuatan yang harus kita cegah. Namun sebaliknya, Islam menganggap bahawa memakai hijab merupakan sesuatu untuk memelihara maruah seorang wanita dan mengangkat darjat mereka. Seterusnya, kita bergerak pada langkah-langkah untuk mengatasi masalah Islamofobia. Pembentangan hari ini mahu mempertengahkan dua langkah-langkah untuk mengatasi masalah Islamofobia. Langkah yang pertama adalah pendidikan dan juga kesedaran. Meningkatkan pendidikan dan kesedaran tentang agama dan kebudayaan Islam dapat membantu untuk mengurangi ketakutan dan prasangka yang mungkin timbul dari ketidaktahuan.
Ini kerana seseorang individu itu lebih cenderung mempunyai prasangka negatif dan berpandang serong terhadap sesuatu yang mereka tidak kenal. Melalui pendidikan yang lebih baik, masyarakat dapat mempelajari nilai-nilai kehidupan seharian umat Islam dan mengenali kontribusi positif yang dibawa oleh masyarakat Muslim. Jika kita tengok daripada masyarakat pada hari ini, sesetengah masyarakat yang bukan Islam, contohnya seperti beragama Buddha, mereka lebih cenderung untuk makan di kedai yang dengan sertifikat halal. Ini kerana mereka menggemari dengan cara pengendalian yang dibawa oleh masyarakat Islam, contohnya seperti cara penyembelihan. Seterusnya, melibatkan masyarakat Muslim dalam membuat keputusan. Dengan memberikan suara mereka dan melibatkan mereka secara aktif, masyarakat Muslim dapat merasa dihargai dan diakui sebagai bahagian integral dalam masyarakat secara keseluruhan. Bukan itu saja, apabila masyarakat Islam menyuarakan pendapat mereka, ia dapat mengatasi masalah Islamofobia ini dengan cara mereka dapat membela diri mereka sendiri. Ini dapat membantu mengatasi Islamofobia dan membangunkan hubungan yang lebih harmoni antara komuniti agama. Apabila masyarakat Islam terlibat bertukar pendapat dengan masyarakat yang bukan Islam, contohnya terlibat dalam perdebatan yang sihat, ia dapat mewujudkan ataupun menguatkan ukhuwah di antara agama. Baiklah, pembentangan hari ini dapat disimpulkan kepada 3 nilai murni. Yang pertama adalah hormati kepelbagaian. Islamofobia menyakiti dan memusnahkan. Dapat lihat contohnya daripada peperangan di antara Palestin dan juga Israel. Jadi, marilah kita menghormati kepelbagaian dan memandang setiap individu secara adil dan tanpa prejudis. Seterusnya, pemikiran yang kritikal. Pendidikan, dialog dan menghormati perbezaan adalah kunci mengatasi Islamofobia dan membina masyarakat inklusif. Akhir sekali, toleransi dan perpaduan. Dalam kepelbagaian, marilah kita bersatu dan mencipta dunia yang lebih selamat dan harmoni untuk semua individu tanpa mengira agama mereka, untuk mewujudkan sebuah dunia yang sejahtera untuk setiap individu. Baiklah. Dengan itu, tamatlah pembentangan kami pada hari ini yang berkaitan dengan Islamofobia di peringkat global. Jika terdapat salah kata ataupun tersalah fakta, mohon diampun. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.